forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar episode 5 ni respon apa Menara Ilham milik keluarga Tun Daim disita SPRM. Saya baca dia sikit. Bangunan Menara Ilham di Jalan Binjai di sini yang dikatakan milik keluarga bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin disita Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Okey, mari kita dengar respon daripada episode 5 ni. Dia akan letak komen macam biasa. Ada satu cerita baru masuk tuan-tuan. SPRM sita Menara Ilham. Notis pembaharuan, pemberitahuan. Putrajaya, bangunan Menara Ilham Ibu Negara disita Ibu Pejabat SPRM pada Isnin lalu. Menara Ilham sering dikaitkan dengan seorang tokoh korporat dan bekas menteri, Daim Zainuddin. Bahagian itu juga turut menempatkan pejabat individu berkenaan. Semua memberitahu Buletin TV3, permis itu disita kerana dipercayai ada kaitan dengan siasatan kes rasuah dan penyelewengan. Bangunan itu disita kerana disiasat di bawah SPRM. Notis penyitaan harta tak alih bertarikh 18 Disember disiarkan dalam ruangan notis pemberitahuan sebuah portal berita berita dalam talian hari ini. Menurut notis itu, pejabat daerah diarah untuk menyita bangunan tak alih bagi Menara Ilham di Jalan Binjai, Kuala Lumpur. Arahan itu dikeluarkan oleh SPRM setelah berpuas hati berdasarkan maklumat yang diberi oleh pegawai SPRM. Notis terbabit turut melarang sebarang urusan tentang harta tak alih selain dengan serta-merta mencatatkan terma notis tersebut pada dokumen hak milik yang berkaitan dengan harta tak alih. Menurut Seksyen 385 Akta SPRM, mana-mana orang yang melanggar kehendak atau kondisi akan melakukan perbuatan yang menghasilkan atau menyebabkan pelanggaran terma notis adalah satu kesalahan. Mereka boleh didenda tidak melebihi 2 kali nilai harta berkenaan atau RM50,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Sementara itu, Tan Sri Azam Baki ketika yang dihubungi berkata, ya, betul, bangunan itu telah disita. Bangunan tersebut adalah milik Daim, Tan Sri Daim Zainuddin, kroni Tun Mahathir, dan penyitaan bangunan tersebut sebenarnya bukan suatu yang kita terkejut sangatlah kita nak dengar. Kerana apa? Kerana ini adalah salah satu, kalau kita nak faham tuan-tuan, ini Tun Daim ni antara the money man of Mahathir. Tun Daim memang daripada dulu adalah seorang brilliant dalam perniagaan, dan itu kenapa Mahathir bawa dia masuk ke dalam kabinet Mahathir pada waktu itu untuk memberi nasihat. Dia dua perkara. Pertama tentang negara, tetapi kedua tentang bagaimana cara nak dapatkan dana dan duit dan memajukan UMNO pada waktu itu. This is back in 1980s, kan? Pada ujung 70-an, awal 80-an pada waktu itu, kan. Ada satu buku yang ditulis oleh Barry Wayne menyentuh tentang perkara ini. Dan bagaimana Daim ni dilihat sebagai the money man for UMNO and also for Mahathir. So bila Tun Mahathir pergi menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim tempoh hari disebabkan oleh kenyataan 22 tahun 22 bulan, dia adalah satu opportunity sebenarnya. Itu saya kata satu trik yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar ialah dia tak nampak bila mana Datuk Seri Anwar pergi sebut perkara tersebut dengan harapan Tun Mahathir saman. Bila Tun Mahathir saman, maka apa yang berlaku, Datuk Seri Anwar untuk membuktikan kenyataan itu sebagai benar, maka beliau mengeluarkan dokumen-dokumen daripada kantong dan juga daripada mana tuan-tuan? Kementerian Keuangan, perjanjian-perjanjian daripada Petronas dan sebagainya. Kita kena ingat, Petronas menjawab direct bawah Perdana Menteri, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan of course Kementerian Keuangan menjawab direct kepada Menteri Keuangan. Directly. So daripada situ kita akan dapat melihat pendedahan demi pendedahan. Dan tidak mustahil daripada pendedahan tersebut terdapat juga salah laku dan rasuah membabitkan mereka yang berada di sekeliling Tun Mahathir. Saya tak tahulah, tetapi saya rasa most likely ini antara dokumen yang dispill kepada SPRM dan akhirnya membawa kepada penyitaan bangunan tersebut. Dia kalau kita nak cerita kan, apa yang telah berlaku daripada zaman awal Daim memegang kuasa sebagai Menteri Keuangan dan sebelumnya sebagai penasihat Mahathir dahulu, ada satu buku tebal menceritakan peristiwa-peristiwa tersebut, termasuk bersama dengan Tun Mahathir. So bila dia kata saya tak ada duit dia cerita orang tak ada duit ni, orang dia cakap dia tak ada duit. Apa tujuan dia? Dia ada sebab dan tujuan dia. Kalau tuan-tuan percaya memang naif sangatlah pada waktu itu, kan? Naif sangat. Tetapi ini nanti akan membawa pendedahan demi pendedahan kepada kes-kes ini, dan kita harap pendedahan tersebut akan membawa kepada kisah dan cerita yang lebih besar yang mungkin kita akan dedahkan nanti. Cuma
Okey. Sama juga dengan kes ini. So, bila mereka menang, kita sambung lagi cerita tadi. Bila Bersatu menang, okeylah, kita tak boleh nak prosecute UMNO. Okey. Kita tak boleh nak kalah, nak pergi potong UMNO dah. Sebab UMNO sekarang sebahagian daripada kerajaan. Tarik sokongan, mati kita. Tapi kita boleh buat apa? Next PRU. 2020 ni diorang bersedia untuk satu PRU. PRU apa? PRU ke-15. Untuk menang, kita perlu dana yang banyak. Bersatu terima derma 300 juta pada tahun 2020, 2021 saja. Ini disebut dalam akaun Bersatu sendiri tau. Daripada mana? Antaranya adalah Jana Wibawa. Isu Jana Wibawa, Bersatu setelah revisi tunjuk suci macam malaikat. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris membidas Menteri Ekonomi terus menerus mencerminkan diri sebagai seorang suci atau malaikat. Seolah-olah Rafizi saja yang benar dan sahih. Seolah-olah Rafizi mempunyai orang Melayu Islam dengan jalan yang betul katanya. Katanya, kenyataan Menteri Ekonomi terus-menerus mengaitkan pembangkang dengan skandal Jana Wibawa sebelum mahkamah memutuskan perkara tersebut. Kita nak tanya dah, sudahkah kes Jana Wibawa diputuskan oleh mahkamah? Siapa yang tersabit dengan kesalahan itu? Itu satu tuduhan serius oleh menteri. Baik. Semalam kalau konteksnya adalah di mana Rafizi menyentuh tentang kenyataan daripada Bersatu, mengatakan bahawa kita Alibaba ni tak boleh dihapuskan kerana kita nak membantu Bumi Putra, kita nak membantu orang Melayu. Rafizi kata bukan itu cara nak bantu orang Melayu, bukan itu cara nak bantu Bumi Putra. Dan dia bagi contoh kes, itulah kes Jana Wibawa. Tuan-tuan, Jana Wibawa ni projek Bumi Putra yang dapat China. Macam mana projek Bumi Putra tiba-tiba yang dapat company China yang tak sepatutnya boleh dapat projek Bumi Putra? Melayu apa? Bumi Putra apa yang nak diperjuangkan? Dia atas kertas, atas mulut, atas nama. Kat belakang sama je silat dia. Kat belakang tak ada agenda tu tuan-tuan. Korang je yang terpengaruh. Ini geng saya taklah kan. Ni geng-geng Bersatu je terpengaruh agenda Melayu, agenda Bumi Putra. Kat belakang sakau sama je. Yang penting dia dapat duit, dia dapat dana 6 juta, 100 juta, 300 juta, bilion. Pendedahan demi pendedahan telah dilakukan dengan perkara ini. Tapi tak apalah. Kan? Tak apa, kita akan tengok nanti. Dana judi, kita tak habis cerita lagi. Bila Bersatu nak pergi sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Pasal dana judi. Sebab dana judi tak ada masalah sebenarnya. Daripada segi undang-undang bukan satu kesalahan. Tetapi yang dok bercakap, ni kita cerita undang-undang, moral cerita lain. Yang dok bercakap kita adalah suci, kita Islam dan sebagainya adalah geng-geng Bersatu dan PAS. Sekali tengok terima dana judi. Kenapa tak berani sama Anwar Ibrahim? Takut Anwar Ibrahim dedahkan pasal dana judi. Siapa yang naikkan judi daripada 8 cabutan khas setahun kepada 22 kalau bukan Perikatan Nasional? Dan juga PAS pada waktu itu. Kan sembanglah, kita telah hapuskan judi di Kedah dan juga Kelantan. Kau tarik lesen untuk buka lesen premis, judi tu tak ada. Tuan-tuan, saya berborak dengan geng saya orang Kelantan, orang Terengganu. Dia kata, masalah Kelantan Terengganu tahu apa dia kata? Dan masalah Kelantan Terengganu tahu apa dia? Apa dia? Masalah Kelantan Terengganu adalah masalah pil hayal. Pel kuda, kalau kat utara ketum, pel kuda, batu, dan sewaktu dengannya candu, yalah, ganja senang dapat daripada Thailand kan, ganja. Itu menyebabkan kes sumbang mahram tertinggi di Kelantan dan Terengganu. Sumbang mahram, kes cabul tertinggi. Kenapa? Bila akal kita dah out, itu yang mula benda-benda ni berlaku, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, saya baca detail sedikit. Notis penyitaan bangunan setinggi 63 itu bertarikh 18 Disember lalu disiarkan hari ini melalui ruangan pemberitahuan sebuah portal berita dengan ditandangi Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Garib. Ia ditujukan kepada pendaftar hak milik pejabat pengarah tanah dan galian wilayah persekutuan. Daim sebelum ini dilaporkan antara yang turut disiasat SPRM berkait transaksi korporat bernilai 2.3 bilion pada November 1977 yang membabitkan Renung Berhad dan United Engineering Malaysia UEM, dua entiti yang juga bekas tonggak perniagaan dikaitkan dengan UMNO ketika PAI itu mentadbir negara. Saya itu kesinambungan daripada pendedahan dokumen sulit oleh International Consortium of Investigation Journalists
berhubung transaksi yang disyaki berlaku beberapa pusat kewangan luar pesisir. Selain itu, SPN pada Jun lalu membekukan akaun bank berjumlah lebih 39 juta antara lain merupakan milik bekas Menteri Kanan dan 2 ahli perniagaan bergelar Tan Sri dan ahli keluarga mereka. Pengkuan itu merupakan 192 akaun bank merangkumi 35 akaun syarikat dan 157 akaun individu. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerja Ampun Perdana Pembangunan Ibrahim. Assalamualaikum.